Okey, apa khabar korang semua? Jumpa lagi bersama dengan aku, Hang Rimau. Okey, pada kali ni kita nak cerita tentang topik Lukaku, Kane dengan Ronaldo. Siapa yang menjadi pilihan dan apa kelebihan dan kekurangan player-player tiga orang ni. Okey, tiga-tiga orang player ni memang sangat popular sekarang ni. Diorang ni kebanyakannya baru saja terlibat dalam tim masing-masing. Okey, untuk situasi semasa Lukaku ni baru saja berpindah ke Chelsea, manakala Kane baru saja bermain untuk Spurs. Sebelum ni dia terlibat dengan spekulasi yang mana dia ni akan berpindah ke Manchester City, dan Ronaldo pula baru saja berpindah daripada Juventus ke Manchester United. So diorang bertiga ni adalah antara top forward yang mana high profile. Ramai orang sedang menaruh harapan kepada tiga-tiga player ni untuk perform pada musim EPL kali ni. Oleh sebab diorang ni memang high profile, jadi tiga-tiga orang ni adalah antara forward yang termahal yang ada dalam EPL. So untuk ada tiga-tiga orang ni dalam satu tim, memang banyak korang kena korbankan, termasuk dari segi bahagian midfield, defense dan juga goalkeeper. So ada juga orang gila mungkin akan beli tiga-tiga ni, dan kita tengok apa rasional dan juga pro and con apabila ada player-player ni dalam tim. Okey, yang pertama aku nak cerita tentang Lukaku. Jom kita tengok apa dia punya start dan juga dia punya cerita mengenai Lukaku. Okey, Lukaku, kalau kita tengok total point yang dah ada kumpul buat masa ni adalah 10. Dia punya TSB dia tu, team selected by dia lebih kurang dalam 21.8%, 21.8% orang ada Romelu Lukaku ni. Dia main untuk Chelsea untuk bahagian forward lah, serangan Okay, harga dia sekarang adalah 11.5. Dia dah main 2 match, assist tak ada skor gol 1. Okay, so sekarang ni dia berapa, daripada 2 game saja dia dapat kumpulkan 10 markah. So dia memang antara barang panas yang ada dekat EPL sekarang Okey, tadi adalah sedikit stat untuk Romelu Lukaku untuk 2 match yang sebelum ni. Okey, apa match yang akan dia hadapi lah lepasnya. First kali game week 4 bersama dengan Aston Villa dekat home. Yang ni rasanya game yang agak mudah untuk dia. Kemudian game kelima bersama dengan Tottenham untuk away. Game ke-6 Manchester City dekat home. Habis pada bertemu City, dia akan bertemu dengan Southampton pada game week ke-7. Kemudian dengan seterusnya dia akan jumpa dengan Brentford away, dan pada minggu yang ke-9 dia akan jumpa dengan Norwich City. Itu adalah antara dia punya game ahead game yang dia akan jumpa dalam 6 game selepas ni. Daripada 6 game yang dia akan hadapi lepas ni, kita tengok kebarangkalian dia nak dapat point bersama dengan Aston Villa game week 4, Southampton game week 7, Brentford dan juga Norwich City iaitu game week 7, 8 dan 9. Ini adalah game yang dijangkakan dia boleh dapat point yang tinggi Tapi untuk game week yang kelima dan ke-6, dia ada 2 pasukan yang agak sukar untuk dia lawan, iaitu Spurs dan juga Manchester City So kalau sini kita ikutkan, kalau satu match dia boleh dapat jaringkan 1 gol, kebarangkalian dia boleh dapat 4 gol dengan mudah. Itu anggaran kasar daripada apa yang aku nampak kat sini Jadi untuk Lukaku ni antara satu aset yang aku rasa agak bagus kalau kita beli buat masa ni. Lagi satu, performa dia pun memang tengah baik buat masa sekarang. Player berikutnya adalah Kane yang bermain forward untuk Spurs pasukan Tottenham Hotspur. Jom kita tengok sama-sama apa stat dia. Untuk Kane pula total point dia sikit je, 1. TSB dia, team selected by dia 8.6%. Kemudian harga dia mahal harga dia 12.3, lagi mahal daripada Lukaku tadi. Sama juga macam Lukaku, dia dah main 2 match, tapi satu match tu dia hanya main lebih kurang 18 minit kalau tak silap.
Dia tak ada skor, dia tak ada assist. So far dia punya harga tinggi ni sebabkan reputasi dia dan juga populariti dia buat masa ni. Tapi dijangkakan memang Kane akan dapat menjaringkan gol untuk game-game akan datang. Okay, jom kita tengok game apa yang dia akan jumpa lepas ni. Okay, untuk game yang pertama, game week 4, dia akan jumpa Crystal Palace away. Selepas tu dia ada satu game susah, jumpa Chelsea, game week kelima. Game week ke-6 dia akan jumpa Arsenal. So Arsenal ni kita rasa Spurs boleh menang dengan Arsenal, sebabnya Arsenal sekarang berada dalam keadaan yang terumbang ambing dan juga mempunyai masalah dalaman di bahagian pengurusan dia. Dan juga player-player sekarang pun rasanya tengah moral down lagi, cuba nak membuktikan keupayaan dia orang. Jadi aku rasa game week 6 ni Spurs boleh menang dengan Arsenal. So dia agak easy game lah. Kemudian game ke-7 game ke-7 dia akan jumpa dengan Aston Villa. Okay, Aston Villa ni game dia dekat home. Lepas habis Aston Villa, dia akan jumpa Newcastle, pun dia boleh menang juga. Ni pun agak game yang agak senang untuk Spurs. Kemudian baru dia akan jumpa game yang agak susah, tak ada susah sangat tapi agak susah, bersama dengan West Ham United. Tapi kalau kita tengok performance pasukan Spurs buat masa sekarang ni, game week ketiga ni agaknya West Ham United ni antara game yang 50-50. Ada kebarangkalian juga diorang akan kalah, tapi more kepada lebih menang lah, menang, percentage menang tu lebih tinggi. Ok, itu adalah sedikit start lah dengan player kita, iaitu Kane untuk Spurs. Next player dalam radar kita, Ronaldo. Ok, dia main untuk MU, Manchester United. Ok, jom kita tengok apa start dia. So ini adalah data terbaru yang aku terima. Ok, harga dia sekarang ni 12.5. Dia punya TSB dia 4.7%. Lain-lain data tu tak ada lagi lah, sebab yelah dia tak main pun lagi kan. Cuma game week keempat ni dia main atau tak. Ok, kalau ikutkan logik dia dah ada pre-season, dah main dengan Juventus beberapa game tak silap aku. Jadi kalau ikutkan dari segi fitness tak ada masalah, dia dah ada main. Kemudian ujian medical pun macam biasalah, dia memang satu player yang fit, memang ada confirm lepas. So tak ada isu kat sini untuk manager dia iaitu Solskjaer tak nak gunakan Ronaldo pada game week yang keempat. Lagi satu, game week yang keempat ni lama lagi daripada 11 hari bulan. So ada masa lagi untuk preparation, untuk tengok dekat mana position yang akan dia main lah bersama dengan tim dia di Manchester United. Okay, ada orang selalu mengungut sebab dia ni dah tua, sebab umur dia lebih kurang dalam 36 tahun. Tapi bagi aku rasa walaupun segi umur tu tinggi, tapi dari segi fitness dan juga dia punya kecergasan dia dalam permainan memang masih lagi tip top. So dia ni boleh diharap lah. Lagi satu, dia dah tak main midfield sekarang, dia banyak main striker. So tugas dia lebih mudah, duduk dekat tengah, tunggu bola, dan yang paling penting sekali, finishing kena tajam. So aku rasa untuk player yang berprofil tinggi macam dia ni, yang ada rekod yang bagus, tu semua tugas yang biasa dia mampu untuk lakukan. Tapi menjadi kegilaan lah untuk pemain fantasy football ni untuk memiliki Ronaldo ni. Ok, jom kita tengok apa game yang dia akan hadapi pada masa akan datang. Kalau kita tengok kat sini, nampaknya Ronaldo mempunyai laluan game yang lebih sukar dan juga berliku-liku berbanding daripada Lukaku dan juga Kane. Antara 6 game yang dia akan lalui adalah first, Newcastle. So quite easy game, agak mudah, dia boleh menang. Kemudian dia akan jumpa dengan West Ham United game week 5. Ni agak susah sikit, 50-50. Kita pun bila Ronaldo masuk dalam squad baru, kita tak tahu lagi macam mana style permainan dia kan. Adakah dia dah serasi dan sebagainya. Masa game week ke-5 lah nak tengok bagus ke tak bagus dia ni. Okay, lepas tu dia akan lawan Aston Villa dekat home juga. Tadi West Ham away So sekarang ni Aston Villa dekat home, game week 6 home, dan juga Aston Villa rasa boleh menang dengan mudah. Kemudian home lagi sekali dengan Everton. Okay, Everton ni dia satu tim yang sedang meningkat naik sekarang ni. Dia dengan striker dia Calvert-Lewin dan juga Richarlison tu nampak macam bagus. Manager dia pun bagus sekarang ni. Kalau tak silap manager Everton sekarang Rafa Benitez yang mana manager untuk Liverpool dulu, Otai punya manager Jadi bola sepak ni tak hanya bergantung pada player kita kena tengok juga siapa di sebalik tim tu Kalau manager tu bagus, tim dia biasa-biasa,
dengan manajemen yang betul, tim biasa pun boleh menang. Contoh yang paling bagus kita tengok Leicester City. Siapa kenal Leicester City sebelum ni kan? Tapi lepas dia buat satu miracle boleh menang EPL, semua orang respect dengan dia. Tapi next season orang expect dia tak boleh ulang balik Tapi dia buat beberapa siri perlawanan yang menakjubkan dan membuktikan bahawa dia memang layak berada pada top 4 EPL. Okay, so sekarang ni Leicester ni antara pasukan yang dikeruni. Cerita pasal Leicester, lepas Everton, MU akan jumpa dengan Leicester. Lepas Leicester dia akan jumpa Liverpool. Wah, dua match yang memang agak susah. First match bersama dengan Leicester City dah susah. Balik pada tu jumpa lagi pula dengan Liverpool. So kat sini 6 minggu ni betul-betul menguji Ronaldo ni, worth it ataupun tidak, berbalik ataupun tidak. Kita dah tahu statistik tiga-tiga orang player kita tadi. Jadi sekarang ni kita buat rumusan sikit. Okay, jom kita tengok perbandingan diorang ni dari segi harga. Okay, dari segi harga ni paling murah adalah Lukaku. So kita bagi dia 2 point. Kemudian harga yang berikutnya Kane lah, tengah-tengah. So kita bagi dia 1 point. Kemudian paling mahal sekali dari segi harga adalah Ronaldo. Jadi kita bagi si Ronaldo ni 0 point. Okay, so poin-poin kita akan tambah dan kita boleh tengok markah terkumpul nanti. Dari segi keserasian pasukan, dekat sini Kane mempunyai advantage sebab dia masih lagi bermain dengan pasukan lama dia, dan keserasian dia dengan Son juga sangat bagus. Manakala Lukaku pula, dia baru je menyertai Chelsea, tapi kita tengok dia dah main 2 match dan dua-dua match tu dia perform. Nampaknya macam Lukaku ni memang dah serasi dengan Chelsea. Untuk Ronaldo pula, dia baru saja menyertai MU, tak pernah lagi main dengan pasukan ni bersama-sama, dan tak ada pun salah seorang daripada ahli pasukan baru ni merupakan teammate lama dia. Jadi dari sudut keserasian pasukan, kita bagi Kane 2 mata, Lukaku 1 dan juga Ronaldo 0. Jadi markah terkumpul untuk 3-3 player ni. Lukaku sekarang dapat 3, Kane 3 dan Ronaldo masih lagi 0. Jom kita tengok apa lagi. Okey, jom kita tengok dari segi pencapaian ataupun reputasi. Dari segi reputasi ni, of course lah, Ronaldo memang antara yang terbaik antara 3-3 orang. Kemudian diikuti oleh Kane dengan rekod dan juga pencapaian terkini dia bersama dengan pasukan EPL dan juga pasukan negara dia. Okey, untuk kategori ni Lukaku tewas. Jadi kita bagi 2 markah kepada Ronaldo, 1 kepada Kane dan 0 kepada Lukaku. So, jadi markah terkumpul pada setakat ni Lukaku 3, Kane 4, Ronaldo 2. Dari sudut seterusnya ialah rakan sepasukan. Kita tengok antara teammate dekat dalam pasukan diorang ni, yang mana yang high performance juga yang dapat membantu diorang. Okay, dekat sini tak dinafikan setiap pasukan mempunyai cara permainan tersendiri dan juga keserasian. Tadi kita dah bincang sebelum ni. Okay, yang ni beza dia adalah kita nak tengok ada tak superstar lain ataupun orang kata player yang high performance juga yang menjadi rakan sepasukan yang dapat membantu diorang. Untuk Lukaku di tim Chelsea, kita tengok kat sini antara player yang terkemuka ataupun high profile juga yang ada dalam tim adalah Kai Havertz, Alonso dan juga Mount. Ini adalah antara 3 player yang boleh support Lukaku. Yang mana perform untuk Spurs pula yang akan membantu Harry Kane, kita ada goalkeeper dia sendiri iaitu Lloris, kemudian kita ada Dyer, dan seterusnya superstar yang memang mantap kat Spurs ni, Son dan juga Dele Alli. Nampak gaya Spurs mempunyai line up yang agak bagus berbanding Chelsea tadi. Untuk Manchester United pula, teammate yang akan support Ronaldo adalah seperti De Gea, Varane, Pogba, Fernandes dan juga Cavani. Ini adalah merupakan nama-nama besar dalam dunia bola sepak. Diorang ada juga Sancho yang baru berpindah, yang mana star dekat Dortmund. Ada star ke tak ada star dalam tim tidak menentukan kehebatan sesebuah pasukan tu bermain, tapi dia memberi impact kepada mentaliti pasukan lawan. Jadi di sini memberi sedikit sebanyak percentage untuk menang lebih tinggi kepada pasukan yang memiliki superstar dalam tim dia orang. Untuk itu kita bagi kepada Ronaldo bersama MU 2 mata,
Kane bersama Spurs satu mata dengan superstar Son dia, dan kemudian Lukaku kosong mata dari segi rakan pasukan. Lagi satu faktor yang menyebabkan kemenangan ini yang paling penting sebenarnya dalam EPL ni, iaitu manager dia. Jom kita tengok. Jom kita mula dulu dengan Lukaku daripada Chelsea. Manager dia Thomas Tuchel. Dia ni orang Jerman. Thomas Tuchel dulu dia ni adalah coach di PSG dan berjaya menang Liga kat sana. Bukan satu tapi dua, dan dia orang juga dapat quadruple trofi dekat PSG masa dulu. PSG juga dapat masuk final pertama kali di Champions League disebabkan oleh Thomas Tuchel dan yang paling power sekali, dia berjaya memberikan kemenangan Champions League kepada Chelsea baru-baru ni. Kita percaya dia power. Korang tengok match sebelum ni yang mana Chelsea lawan dengan Liverpool yang mana Chelsea terpaksa bermain dengan 10 orang, tapi Liverpool tetap juga tidak berjaya menang perlawanan tu dan berakhir dengan 1-1. Nampak tak betapa powernya coach ni melatih pemain-pemain dia. Bukan senang kita nak bertahan dan juga mendapat keputusan yang seri apabila hanya bermain dengan 10 orang. Kalau korang tak percaya, cuba korang tengok Arsenal apa jadi apabila diorang bermain hanya dengan 10 orang. Dia tewas dengan Manchester City 5-0. Jadi salut untuk manager Chelsea dan juga player-player dia. Okey, jom kita cerita pula untuk Spurs. Kane bersama dengan manager dia Nuno Santo. Dulu dia bersama dengan Wolves dan Wolves berjaya masuk ke Premier League di bawah dia. Dia juga pernah coach Valencia dan juga Porto. Selain itu, dia juga adalah Chief Football Officer dekat Juventus selama 11 tahun. Okey, dengan pengalaman yang banyak coach dekat luar negara dan juga different country ni, nampak gayanya coach ni satu coach yang baik kerana berjaya menaikkan satu tim di Liga bawah masuk ke Premier League. Bukan senang nak lakukan tugas macam ni. Bagi Ronaldo pula bersama dengan coach Ole Gunnar Solskjaer, yang mana dia ni adalah merupakan teammate Ronaldo pada waktu dulu. Kita tahu sebelum ni Manchester bergelut mencari manager yang bagus. Beberapa kali tukar manager, akhirnya Solskjaer dapat membuktikan yang dia ni boleh manage MU. Walaupun tak ada lagi sebarang kejayaan yang besar di bawah Ole, kita nampak Manchester di bawah Ole ni menuju ke arah something yang better daripada sebelum ni. Dengan kejayaan, kalau tak silap aku, rekod tanpa kalah di tempat lawan 26 ke, adalah satu pencapaian yang bagus untuk Ole. Jadi secara keseluruhan, maka ini kita berikan kepada Lukaku 2 mata dengan Thomas Tuchel, kemudian diikuti oleh Kane dengan Nuno, dan seterusnya Ronaldo tak berjaya mengutip mata dari segi kategori manager ni bersama dengan manager baru iaitu Ole. Jadi itulah dia markah terkumpul untuk ketiga-tiga forward yang power ni yang mana kita tengok dia menangnya oleh Kane dengan 6 mata, diikuti oleh Lukaku 5 dan juga Ronaldo 4. Nampak gayanya Ronaldo yang popular ni adalah underdog untuk forward terbaik EPL antara 3 orang ni. Apapun ini hanyalah orang kata perkajian di atas kertas, belum main yang sebenar lagi. Apabila permainan sebenar berlaku, baru kita tahu. Itu adalah apa yang berjaya aku kongsikan bersama dengan korang. Korang pun mungkin ada pendapat yang sendiri berkaitan dengan player-player ni. Lukaku, Kane dan juga Ronaldo, 3 orang superstar. Untuk isu kali ni, apa pendapat korang? Boleh komen dekat bawah. Dan kalau korang suka video-video macam ni dan nak tengok lagi video macam ni, boleh like and subscribe untuk tengok lagi. Sampai jumpa lagi. Adios amigos.